InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minan nar syaitanir wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghanina bi'alam harami wa bimasi wa bismika Allahumma ya da'im ya hayy ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tahmil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma fa'alaina hikmataka wa ansul alaina min hazanika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrullah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min atikum min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah anta mal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah SWT, insyaAllah. Untuk lagi dekat kita dengan surah Al-Fatihah. Iya, kata InsyaAllah kita masih lagi dalam peringatan bagi yang lalai sabar menghadapi musibah. Betul? Perenggan kita baru 291. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, betul? Ya. Abu Lais yang sabar itu ada 3. Betul? Betul? Abu Lais sama begitu berkata. Bab baru kan? 288 289 Al-Hasan Basri.
Ayat dia walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Oh. Ni. Walanabluwannakum. Mulai. InsyaAllah. Okey. Kita baru 288. InsyaAllah. Masih lagi bab sabar dan menghadapi musibah. Perenggan yang dimulai dengan nama Abu Laith As-Samarkandi. Ayat dia walanabluwannakum. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita tengok terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laith As-Samarkandi berkata, seharusnya seseorang yang berakal memikirkan pahala musibah kelak jika diterimanya pada hari kiamat, yang mana ketika itu ingin andaikan semua keluarga dan kerabatnya mati sebelumnya supaya mendapat pahalanya musibah yang telah dijanjikan Allah kepada tiap orang yang sabar. Itu yang tersebut dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamar wa basyyiris sabirin allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan yakni dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan kepada serta Tuhan mereka serta rahmatnya. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Maksudnya apa? Nak mengingatkan kita ni sebagai orang yang berakal, daripada perenggan atas tadi, fikirkan adanya bab pahala bila berlakunya bab musibah yang kita terima, apalagi pada hari kiamat. Kerana kita ingin andai kata semua keluarga kita, kerabat kita mati sebelum, supaya dapat pahala juga bab musibah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala pada apa? Pada orang yang sabar. Kita menerima bab musibah ni kena ada bab sabar. Bila sabar, ada tak pahalanya? Adalah. Itu yang kita sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa ni tak ada lain dah. Itu bukan untuk orang mati je. Kita orang lain silap. Itu satu je rigidnya pemikiran kita. Betul. Padahal terkena selumbang tu pun kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit rigid. Itu yang pakai kita punya perangai. Ataupun kalau orang mati, tak ada lain. Yasin untuk orang mati, silap lah. Ataupun Yasin untuk malam Jumaat dia, tak ada. Nabi baca Al-Kahfi. Tu antaranya.
Demi sesungguhnya dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, apa maksudnya? Allah akan uji kita dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Satu, adanya kita musuh, confirm orang Islam memang ada musuh. Zaman kita, zaman Rasulullah SAW pun ada musuh. Nabi tak berhenti dekat bab Nabi, sampai berhijrah buat Nabi. Sampai ke mana? Daripada Taif balik Mekah, balik hijrah pula ke Madinah. Ada tak musuh? Ada. Memang dia followers terus. Memang follow terus Rasulullah SAW. Bukan nak musuh, siap hantar orang untuk bunuh Rasulullah SAW. Itu pun Allah lindung, tuan. Tu sampailah zaman sekarang, ada tak musuh Islam? Ada. Tak berhenti. Dua kacau. Ni pandai pula dua kacau hadis. Betul? Tengah ganggu hadis. Tak bagi pula kita baca hadis. Yang kita baca hadis tu orang kita kan, orang Islam kan. Masalahnya orang Islam pun tak nak baca. Betul? Yang pelik, dia tahu lah hadis-hadis 40 tu. Maksudnya apa? Dia baca tak? Baca lah tu. Kita doakan dia biar dia dapat hidayah. Itu je. Dia rajin membaca. Yang kita ni dah baca tak faham kita. Tu zaman Abu Hurairah tu, dapat hadis direct pada Rasulullah SAW, dapat terus daripada Nabi. Bila nak sampai ke sahabat, nak baca hadis tu, pengsan dia. Dia faham sangat hadis tu. Takut dia bila bacakan hadis Rasulullah SAW. Nak baca tu pengsan, bukan sekali, 3 kali. Kita baca hadis 40, sekali pun tak pengsan. Tu makam kita, level kita memang confirm tak takut kita. Tak takut. Ni nak mengingatkan kita bila baca bab ni, dan nak untuk bila Allah hantar musibah, takut. Tadi banjir dekat Bangi, tadi Bangi banjir, sampai ke Danda, simpang ke Sungai Merak, putus hubungan, air naik. Kat rumah saya, tapi tempat saya dah kena. Tempat juga depan kilang Densol, simpang bawah tu yang di tepi highway, air putus. Takut kita. Kita pergi solat, pucung macam mana pula kita. Kita tengok gelap juga pucung. Pasal cuaca sekarang tak macam dulu tu. Cuaca sekarang pelik dan ajaib. Tu Allah turunkan musibah. Tadi aksiden di IOI, Allah tuan, IOI di Putrajaya depan highway, habis dengan polis pun habis lalunya. Lori tak boleh break. Wah kan, tak boleh imagine. Tu kalau kadang-kadang kita bawa kereta kecil, kita di follow oleh kereta besar, lori besar, bas besar, bimbang. Jangan nak melawan tuan, beralah kita. Pasal kalau dia tak sempat nak break, kita ke mana tuan? Kita kecil je. Kita kecil je. Jangan cek pasal. Yalah, walaupun kita ni ayahanda ke Taiko ke, jangan main lah. Lori tu besar, betul lah, driver dia kecil je. Kadang-kadang driver pun ada yang perempuan kan. Tapi kita tak tahu, masalah mungkin sakit jantung ke, tengah-tengah bawa lori tu, dia tak boleh kontrol lah. Dia tak boleh kontrol, siapa nak pijak brake? Kalau ada assistant, lain cerita. Assistant pilot, betul? Tak ada. Nampak? Dia akan terjah lori tu terus pasal tengah speed. Memang tempat tu memang laju, tak boleh kontrol lah. Allah, nak lagi mana? Itu musibah. Apa lagi musibah baru ni? Morocco. Tadi Ustazah tunjuk, tengok Morocco, rumah lain tenggelam, dia telan bumi. Rumah taman tu, desa tenggelam, ditelan bumi, gempa 6.8 saudara. Yang tinggal siapa? Masjid. Yang tinggal tu rumah Allah Ta'ala dan rumah tukang yang buat masjid tu. Allah Akbar. Nampak? Allah tunjuk nak menakutkan kita. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan surau.
Bukan rumah kita biasa. Rumah kita biasa je. Ni rumah Allah Ta'ala. Betul? Ya. Allah tunjuk tu terang benderang, takkan tak faham kita. Kita risau. Penurunan orang ke surau, ke masjid ni risau. AJK lagi pening nak buat macam mana, betul? Takkan nak turun tiap rumah, jom masjid, jom surau. Boleh tuan bagi. Kita panggil orang tabligh tu. InsyaAllah. Itu pun tutup pintu tuan. Allah. Payah. Apa? Ni musibah dengan takut kepada musuh, dengan merasai kelaparan. Kita belum level tu. Kita baru beratur beli beras. Betul tak betul? Kita sekarang yang beratur beli beras. Saya nampak video tu. Kesian tak? Beras ada. Belum tak ada langsung. Ini kelaparan Allah dah bagi. Ada. Zaman di Mesir dulu. Kering Sungai Nil. Habis kelaparan. Sampai orang makan kucing. Orang makan kucing. Kucing nak keluar tak berhenti dah. Kalau sekarang kucing bersipah, betul? Satu masa dulu di Mesir terlampau teruk sangat makanan tak ada, kucing pun tak berani keluar, betul? Takut kena sembelih. Akhirnya habis kucing. Kata tu guru cerita, kucing pun habis, semua binatang habis, yang tinggal manusia. Manusia nak keluar pun bimbang, takut kena sembelih. Tu level dulu bab makanan sampai tadi. Ni kita baru level beras, betul? Baru naik harga. Maksudnya apa? Harga turun, naik ekonomi dan macam-macam, tuan. Dan jiwa serta hasil tanaman, beras, gandum, jagung, tepung, macam-macam akan berlaku. Tu Allah nak cuba kita. Pasal dah terlampau mewah, betul? Terlampau mewah sampai orang kata nak makan kat rumah dah tak boleh dah. Pasal dah ketagih makan kat luar. Betul-betul. Ketagih nak makan kat luar. Dahsyat. Kemudian iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpakan satu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah. Nampak? Dia ada bab syukur. Bila Allah tunjukkan tu, dia bertenang. Dia balik bersebut pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bab sabar dia. Dia tahu itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Jubair berkata, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istimewa hanya untuk umat ini. Dan andaikan ada orang yang diberi, tentu Nabi Yaqub AS telah mempergunakannya dan tidak akan berkata, ya as-safa ala Yusuf, alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Kalau zaman dulu, kalau digunakan perkataan tu digunakan oleh ayah kepada Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub. Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh baik dua serangkaian dan alangkah baiknya tambahannya. Dua serangkai itu ialah selawat dan rahmat, sedang tambahannya ialah hidayah. Nampak? Bila kita mengucapkan bab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, maksudnya ada bab apa? Ada bab serangkai, dua serangkai. Maksudnya apa? Ada bab selawat, ada bab rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan bila ada dua-dua tu, atas depannya dapatlah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Pasal semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Ketika mati Ibrahim putera Rasulullah SAW, menangislah Rasulullah SAW dan mencucurlah air matanya. Maka ditegur oleh Abdul Rahman, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Jawab Nabi SAW, tidak, tetapi saya dilarang merintih dan bernyanyi, dan dua suara yang bodoh yang lacur juga dilarang mencakar muka, merobek baju dan merintih-rintih syaitan. Dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan.
tetapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hambanya yang berbelas kasih. Dan siapa yang tidak mempunyai rahmat, tidak mendapat rahmat. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-qalbu yahzanu wal ainu tadma'u wa la naqulu ma yushidu Rabbi ta'ala. Hati berasa duka dan mata berlinang air mata, tapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Ta'ala. Tu walaupun Nabi larang kita merintih bab kematian ni, tapi Nabi pun nangis. Nangis bukan meronta-ronta, tuan, cakar muka ke, cakar badan ke, koyak baju. Aduh, setengah-setengah buang kawan-kawan macam tu. Bila bab kematian ni tak diterima, tak boleh terima bab kematian anak ke, kematian adik-beradik ke, dia tak diterima. Sampai ke level terjerit-jerit, meraung-raung. Tu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi ada bab menangis juga. Nangis macam mana? Menangis apa dia? Ada bab belas kasih, ada bab rahmat, bab rahmat dari Allah Ta'ala, itulah yang diceritakan. Hasilnya tu hadis dia, hati berasa duka kena ada bab duka. Walaupun kematian suami, kematian mak, kematian adik-beradik, ada bab air mata itulah jadi rahmat kita. Itu cerita, bukan saja nak meronta-ronta ikut perangai syaitan yang ditulis di atas tadi. Kalau boleh jangan ikut bab tu, mencakar muka, menyanyi, ini terjerit-jerit macam-macam. Al-Hasan Al-Basri berkata, inna Allah rafa'a ankumul khata'a wan nisyana wa ma ukhrihtumu alaihi wa ma la tutiquna wa uhilla lakum fi aliz darru ati asya mimma harrama alaikum wa a'taakum khamsa a'taakumud dunya fadlan wa sa'alakum qarada fama a'taitumuhu minha tayyibatin biha anfusukum ja'ala lakum tad'ifa min asyaratin ila sab'i mi'at ila ma la yuhsihi ghairu wassani ahaza minkum kurhan fahtasabtum wa sabartum summa ja'ala lakum bihi salata war rahmata liqaulihi ta'ala ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wassalis la in syakartum la azidannakum wa rabahu law sa musiikum hatta tablugha zunubuhul kufra summa taba fa innahu yatubu alaihi wa yuhibbuhu haitsu qala inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wal khamisu law a'ta Jibril wa Mikail ma a'takum lakana qad ajzala lahum faqala ud'uni astajib lakum. Rasulullah Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memaafkan kamu dalam kekeliruan dan kealpaan dan yang dipaksa kepada kamu, dan apa yang kamu tidak kuat melaksanakan dan dihalalkan kepada kamu dalam keadaan darurat, apa-apa yang telah diharamkan atas kamu, dan telah memberi kepada kamu 5. Yang pertama, kepadamu kekayaan dari kurnia Allah, kemudian Allah meminjam dari kamu, maka yang kamu berikan dengan suka hati dilipat gandakan kepadamu dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak dapat dihitung. Yang kedua, mengambil padamu paksa, tetapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepadamu selawat dan rahmat. Ketiga, jika kamu syukur maka akan ditambah. Yang keempat, andaikan kamu berbuat dosa sehingga kafir, kemudian taubat,
kepada Allah, maka Allah tetap akan memaafkan dan menyintaimu. Firman Allah, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang-orang yang taubat dan suka pada orang-orang yang bersuci. Dan yang kelima, andaikan Jibril, Mikail dan Mikail diberi sebagaimana yang diberi kepadamu, nescaya mereka berasa sudah luar biasa mendapat pemberian itu, iaitu mintalah kamu kepadaku, nescaya aku terima permintaan. Cerita kelebihannya. Ya, Allah bila maafkan kita waktu kita dalam kekeliruan ataupun kealpaan yang dipaksa kepada kita, apa yang kamu tidak dapat melaksanakan akan dihalangkan kepada kita, walaupun dalam keadaan darurat apa-apa yang telah diharamkan ke atas kamu, ya, telah diberi kepada kamu 5. Apa dia poin yang penting tu? Yang pertama, memberi kepada kita ni kekayaan kurniaan Allah Ta'ala, kemudian Allah pinjam dari kita, maka kamu berikan dengan suka hati, dilipat gandakan kepadamu dari 10 sampai 700, bukan bahkan sampai tidak dapat itu. Allah bagi kita nikmat, kita siap ada zakat, kita siap ada infak, kita siap ada apa? Ada infak, ada wakaf dan macam-macam. Kita tak sayang. Kita tahu Allah bagi pinjam kita. Itu yang Allah bagi pinjam, kita bagi. Yang Allah kita bagi balik. Kalau zakat ambil sebahagian, betul. Kalau infak kita bagi lagi. Apa jadi? Allah gandakan. Ya, RM10 kita sedekah, bukan RM10 tuan-tuan. Dia jadi macam tadi 700 ataupun lebih lagi dari 700 kali itu. Tu maksudnya kita ni janganlah sayang-sayang ke jalan Allah Ta'ala. Banyak sedekah jangan berhenti, betul. Infak tu jangan berhenti, apa lagi bab wakaf. Kalau wakaf dia takkan berhenti, pahala dia non-stop. Ya, wakaf, kita wakafkan kapet ni untuk surau. Selagi orang sujud kat sini, selagi tu pahala dia. Apa lagi bil, apa lagi bangunan, apa lagi tanah bangunan. Tu kena terangkan tu kelebihannya. Yang kedua, mengambil daripadamu paksa, tetapi kamu rela dan sabar, maka Allah memberi kepadamu selawat dan rahmat. Paksa dia, order, perintah, zakat tu wajib tak? Wajib. Kena bagi. Bukan apa, tapi dah perintah pun tak lah. Kenapa tak buat? Bila buat apa jadi? Allah bagi kita, diselawatkan kita, dibagi rahmat lagi kepada kita. Pasal kita memang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jika kamu syukur maka akan Allah tambah. Tu la azidan la in syakartum. Bila Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Ada surau ni, datang surau. Ada masjid, kita pergi masjid. Allah tambah. Pak, Allah bagi rumah, kita tak duduk rumah, kita ke surau kita. Hujan ke, ribut ke, tetap ke surau. Tuan kita ni bimbang dengan keadaan semasa, betul? Macam-macam boleh berlaku. Apa nak buat? Inilah tempat dia. Mana ada masa lagi? Kan? Tak ada masa. Ya, urusan besar. Jangan. Kita ni kena ada masa untuk Allah Ta'ala. Jangan tunggu last minute. Kita ni tengok kawan-kawan, matilah kawan-kawan, betul? Kawan-kawan dah matilah, seorang mati. Dia tegur, berapa kawan tinggal lagi? Tinggal 5-6 orang. Yang lain habis. Bukan pencet, habislah. Matilah. Adik-adik pada 8 orang. Tinggal berapa? Tinggal 3 ustaz. Adik-adik 8, tinggal 3. Macam sedih tak? Adik-adik dah tak ada, tinggal 3. Sedih, memang kena ada sedih. Tapi kena ada satu bab sedih. Sedih apa? Sedih untuk kita. Kata tu guru, kita ni baitan. Betul? Baitan. Tahu baik giliran kita. Bila giliran kita, kena siap sedia untuk sedih, takut tak cukup bekal kita. Allah Ta'ala. Adik-adik dah pergi, tinggal kita 3, termasuk kita 3 ni, tunggu giliran sebenarnya. Tu kena renung. Dia macam tu, kena ada sedih. Dan satu lagi sedih, bab agama ni. Sedih, kena ada agama kita dimain-mainkan orang, agama kita. Itu pun kena sedih.
Jangan langsung tak sedih, bertenang, agama diusir orang bertenang, tak ada rasa apa lah. Janji aku pergi kerja, balik kerja, disemayang, balik, makan, tidur. Itu je. Itu dia dengan Islam. Allah, kan? Malu kita dengan Rasulullah. Betul? Malu. Pasal Nabi ada kebimbangan sebenarnya. Ini bulan Rabiul Awal, betul? Hari ini dah masuk 4. Dah masuk 4. Tak malah kita ni tengah nak masuk bulan Maulud. Bila masuk Maulud, kita dah mengingati Rasulullah SAW. Nabi ada kebimbangan. Jangan kita yahana selawat, tapi kita tak buat apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi suruh. Sebenarnya Nabi ada kebimbangan untuk akhir zaman umat dia. Saya share kat tuan-tuan, catat pada tuan guru. Ada 9 kebimbangan Rasulullah SAW untuk umat dia akhir zaman. Antaranya tuan-tuan, baginda SAW sentiasa beri amaran perkara-perkara besar. Antaranya apabila kita lihat apa Rasulullah SAW bimbang. Yang pertama keluarnya Dajjal. Nabi bimbang. Pasal apa? Kata Nabi SAW, selain daripada Dajjal itu, aku tak takut sangat. Aku takut Dajjal. Kalau aku bersama kamu, aku lawan dia. Tapi kalau aku tak bersama dengan kamu, setiap orang kena pertahankan dirinya sendiri. Itu paling bimbang Dajjal. Dalam lafaz hadis kata Nabi SAW, Allah penjaga setiap orang Islam. Nabi kalau ada, dia boleh depend kita. Sekarang Nabi tak ada. Apa pesanan Rasulullah? Apa pesanan Nabi? Setiap umat Islam kena depend diri dia nak menghadap Dajjal. Batu ujung-ujung sembahyang kita, lepas kita dah habis baca sujud kita tu, antara doa tu sujud ujung tu kita minta, ya Allah, jauhkan aku daripada pandangan Dajjal. Apa? Diceritakan ulama, kalau kita terserempak juga dengan zaman Dajjal, apa nak buat? Baru nak baca surah Al-Kahfi. Jangan harap. Jangan harap. Pasal apa? Kemungkinan besar surah Al-Kahfi dan Quran tak ada. Ini pun dah mula hilang. Quran ada, ayat Quran dah hilang. Ada orang tersimpan dalam poket Quran yang dibaca hari-hari. Diceritakan oleh Tok Guru asli tu. Kawan tu memang Quran dalam poket, hari-hari baca. Bila cek, ada yang hilang. Surah apa? Dah 2-3 ulama bagi tahu. Surah yang selalu hilang, surah Al-Kahfi. Tuan, surah Al-Kahfi. Sebab tu kita dipesan, tak boleh tinggal. Tak boleh panjang-panjang. Tak apa, ambil yang 10 awal, ambil 10 yang akhir. Itu perisai kita. Kena baca. Tak hafal pun tak apa, baca sampai hafal. Memang take time lah, betul? Pasal kita 3 gig je, betul? Kita punya memori 3 gig je. Al-Kahfi lebih pada 10 gig. 10 awal, 10 tu tak apa, kita baca terus. Baca tu sebagai zikir, sebagai perisai kita. Bimbang bukan keadaan semasa. Itu Nabi pesan, antara kebimbangannya Dajjal. Sampai ulama kata beritahu, kalau terserempak juga zaman tu, dipesan kita, kalau ada anak perempuan, ada isteri lagi, tolong ikat mereka dengan tali. Jangan bagi keluar rumah. Pasal tarikan Dajjal ni amat hebat. Betul tak betul? Betul. Sekarang tak payah Dajjal, artis Korea je cukup terkeluar dari rumah, betul? Terjerit-jerit dekat airport. Orang nak pergi umrah, dia terjerit-jerit. Ingatkan tempat terbang dah sampai, rupanya ada hantu. Hantu. Nampak? Berlaku. Orang pergi umrah pun dah suspend pasal dah pakai ihram kan. Dah risau. Benda apa terjerit? Nak kat airport, orang ambil video tangkap. Macam mana keadaan umat Islam? Bukan lelaki, perempuan. Wah, kan? Kita risau keadaan semasa. Tu belum Dajjal lagi. Oh, Korea. Korea, makanan Korea pun dah terjual sana, betul? Kan kira halal haram, bantai. Orang nak pergi Korea banyak kali kata susah betul nak cari yang halal, kecuali orang Melayu yang masak.
Pelik. Bukan ke mana kan. Saya balik kampung, dah tak jual lagi dah nasi ambung. Dia jual persis-persis Korea. Resepi-resepi Korea. Oh Ustaz, sorry lah, kita orang kampung Perisen ni tak main lagi dah. Lauk-lauk nasi ambung dah tak ada lagi dah. Kamu jauh, orang pun jauh, tapi jual makanan Korea. Kenapa jadi begitu? Lepas tu saya tak bisa ngomong Jawa lagi. Tak bisa Ustaz, sekarang kita cakap Korea. Tu Allah Tuhan. Sedih. Kat kampung, bukan bandar, kampung. Siap dia punya booth, semua design Korea. Tak tahu benda. Kalau orang Korea tengok pun pelik juga, betul kan? Tu kena kenal kan. Belum dajjal lagi, baru bab tu aja. Allah. Yang kedua, yang dibimbang oleh Rasulullah SAW, syirik kecil, yakni riak. Ya, maksudnya apa? Inilah zamannya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, yang paling aku bimbang berlaku pada umatku ialah orang-orang yang riak. Inilah zamannya, zaman riak, zaman kita ada semuanya untuk tunjuk. Ada rumah, ada kereta, ada suami, ada isteri, ada anak, semua nak tunjuk. Zaman ini semua terdedah, tertunjuk semua. Kau selfie, betul? Sebab Nabi dah tahu kan? Bimbang Nabi. Semua dah tunjuk. Isteri kecil ke tunjuk, isteri besar lagi tunjuk. Semua tunjuk. Allah Akbar. Semua tunjuk. Kalau dulu semua tertutup, ini semua dah riak, semua terbuka. Zaman terbuka, kata Tuan Guru. Orang memuji setiap kebaikan kita dan keji setiap kejahatan kita. Kita bimbang zaman terbuka ini, maka jiwa kita rosak dengan sifat ini. Dan Rasulullah SAW bimbang benda tersebut. Bimbang. Sampai depan Kaabah pun berlaku juga. Ditegur imam di Mekah, Madinah. Ni tengok orang Nusantara. Kita sebut negara apa? Disebut negara apa? Tapi saya sebut Nusantara. Ditegur sangat. Nak ke Mekah ni buat umrah ke benda? Tak berhenti dengan selfie depan Kaabah, depan Raudah, depan. Nak jadi apa? Kalau dia buat tunjuk kamera live macam ni, untuk tunjukkan macam mana sa'i, macam mana nak tawaf, macam mana nak baca dalam tawaf, macam mana nak baca dalam sa'i, nak balik jamrah, tu tak ni ke? Tak kira. Ni tak tengah sembahyang, Allahu Akbar, macam tu. Allahu Akbar. Hancur kan? Bawa keluarga pun bangga. Keluarga pun tulis, kami dengan anak anda sedang berlalu berpusing-pusing di depan Kaabah. Betul? Habis. Dia jadi lain. Jadi rosak. Semua nak ditunjuk. Tu kena tu. Dia benda tu dia memang menyungguh. Pasal apa? Nafsu. Nak cerita nafsu panjang kan. Saya tengah belajar nafsu ni boleh suruh kita bagi. Itu pasal nafsu je. Allah. Dia buka tu pasal nafsu. Dia nafsu ni kalau terlalu terikut kan, dia akan membuat kita macam perangai 4 binatang. 4 jenis binatang. Kalau kita ikut sangat nafsu ni, itulah 4 binatang yang memang ikut nafsu. Apa dia? 1, khinzir. 2, apa? Buruk. Buruk macam tu lah. Yang ketiga saya ingat ada 4 ni. Ada dan notal. Allah Tuhan. Sampai ke tahap tu, bila kita nak ikutkan nafsu, kita jadi bodoh, jadi jahil, langsung tak ada bab malu. Tu maksud dah apa tu? InsyaAllah sila.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. InsyaAllah saya habiskan 9 yang dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi keluarnya Dajjal, yang kedua syirik kecil, yang ketiga yang kedua tadi syirik kecil iaitu riya, yang ketiga orang yang pandai bercakap tapi munafik. Itu Nabi bimbang, cakap pandai tapi munafik. Sabda Nabi SAW, yang aku paling takut akhir zaman ialah orang munafik yang pandai bercakap. Time buat dia tak buat, cari kelebihan itu kesini dalam agama tapi dia tak buat. Sendiri cakap tapi tak buat, dia sendiri tak buat. Itu jadi zaman orang munafik yang pandai bercakap. Ramai yang akan terjebak, sabda Rasulullah SAW, akan terjebak dengan golongan itu. Yang ketiga. Golongan yang keempat yang Nabi bimbang ialah bab zina. Allah kan memang dahsyat zaman sekarang, betul? Dah tak ada bab malu. Rasulullah SAW bimbang juga bab zina yang akan berlaku. Dan Nabi SAW sebutkan di akhir zaman zina akan berlaku secara berleluasa dan nafsu tersembunyi. Manusia hidup dalam syahwat, sentiasa bernafsu, bersedia nak berzina. Tulisan dan lagi hebat dengan filem-filem yang ditunjukkan merangsangkan nafsu. Ini Nabi SAW bimbang berlaku kepada umatnya. Nabi SAW kata, di antara tanda kiamat yang akan berlaku, banyaknya berlaku zina. Itu ditanya Rasulullah. Maka Rasulullah juga sebut nafsu untuk berzina itu sentiasa ada, tak kira tua ataupun muda. Zina satu hal dan nafsu nak berzina satu hal. Tengok benda-benda bacaan sekarang, kemudian ada peluang rebat terus berlaku, tak kira satu. Allah Tuhan, itu dia. Yang kelima apa dia? Lidah. Lidah. Rasulullah SAW bimbang, ia lidah yang tak peduli cakap bab tipuan. Hari ini lidah diterjemahkan melalui komen, tulisan. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Dia tahulah benda tu tipu, nak juga, buat juga, proceed juga, sokong juga bab tipu. Allah kan. Zaman Nabi orang kafir memang tipu Nabi, betul? Zaman Nabi dah tunjuklah ditipu orang kafir. Zaman sekarang takkan tak sedar-sedar kan kita sebagai orang Islam tak sedar-sedar. Kenapa? Dah tahu dah, kita masih lagi nak teruskan. Ke mana tuan kita? Allah kan, risau kita kena. Betul, kita merdeka, betul? Merdeka. Semua orang cakap merdeka. Betul, kita merdeka. Faham ke bab merdeka? Saya catat sikit Ustaz Badrisha. Kenapa Ustaz Badrisha? Yang salah TV Hijrah. Saya catat dia punya kaji selidik dia. Apa dia merdeka dalam tulisan dia? Mempunyai masalah merdeka ni dalam tokoh ulama tu dipanggil ulama. Tarikh tu dipilih. Macam mana sebut apa dia bab orang putih ada freedom. Orang Melayu takkan cakap orang putih pula. Cari tulisan Nabi, apa dia maksud merdeka? Mim, ra, dal, ya, betul. Mim tu mengikut, ra, rasul, dal, ya, yakin, kaf, kitab, alif, Allah Tuhan. Bukan saja-saja nama merdeka, bukan bendera orang ada pegang bendera ke hulu ke hilir, betul? Bukan pegang bendera je. Cerita Pirani pun pegang bendera. Kita tengok Madu 3, bukan ke hulu ke hilir, duduk tak pokok nak bunuh diri, apil. Nampak? Saya bilang cerita tu.
Tu merdeka. Tak merdeka dia pasal nak bunuh diri. Dia bukan apik tu, alias pokok. Kita tengok 10 kali cerita tu tak ada faham. Pegang bendera putih, dia nak terkejut. Mau hidup pun pegang bendera, mau mati pun pegang bendera. Betul? Tak sama suara tu. Suara alias pokok betul. Yang boleh tiru tu ambil burga je. Betul? Mati tak dia terkejut? Tak mati. Elok jatuh atas kereta piramidi. Tu, nampak? Piramidi dari mana? Lari. Tak merdeka. Dari apa? Bini ke? Orang rumah dia kejar dia. Bukan seorang rumah dia, 3. Itu macam cerita madu 3. Dikejar orang rumah dia. Nak kahwin dengan 3. Tak merdeka dia. Lari dia. Waktu itu ke hulu ke hidup. Lari. Last kali jumpa jembatan, berhenti kereta, terjun. Mati tak? Tak mati. Air sungai tak ada ke? Nipu terus cerita. Nampak cerita lawak kan? Menang award banyak. Cerita tu simple je. Tapi nak mengajar kita buat merdeka. Tak merdeka kan? Orang kata Ustaz Somad nak merdeka betul-betul. Ni buka kitab, cari ilmu, mengaji. Orang yang betul-betul merdeka, dia tahu ilmu agama. Bukan dia tahu ilmu akademik, dia tahu ilmu agama. Kalau dia tak mengaji bab Fatihah, macam mana sembahyang tak? Dia takkan merdeka dengan Allah Ta'ala. Dia tak tahu sembahyang, dia tak sujud dengan Allah Ta'ala, dia tak merdeka. Tapi dia sedang ditawan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita dah merdeka penjajah. Merdeka diri kita dengan Allah Ta'ala ni. Merdeka atau tidak? Apa kata Soekarno, Presiden Indonesia? Bab merdeka. Kamu semua orang Malaysia, betul, Belanda sudah balik, betul. Yang jajah dia ke Belanda, betul. Belanda jajah Indonesia, balik Belanda. Soekarno kata, betul, Belanda sudah balik. Tapi ingat satu hari kamu akan dijajah, bukan Belanda yang menjajah kamu. Siapa? Orangnya kulit sama dengan kamu, mata sama dengan, tinggi pun sama dengan kamu. Siapa dia? Bangsa dia sendiri menjajah di balik. Berlaku tak sekarang? Sedang berlaku. Betul kan Soekarno? Pak, tu cerita tentang merdeka sebenarnya macam mana. Tu, balik tadi, 9 yang dibimbangi Rasulullah. Yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam, dunia. Nabi bimbang dunia. Ini termasuk makna nafsu kita, nafsu kita. Rasulullah SAW kata, takutlah kamu bab dunia. Pasal dunia menyebabkan ada orang rasa panjang umur, kekal di sini, sedangkan dunia tak pernah simpan pun kekal di dunia. Semua nenek-nenek dan disimpan dah disimpan dalam kubur. Betul tak betul? Mana kekal nenek kita? Mati semua dah. Pak, atuk kita, nenek moyang kita, mak ayah kita, semua dah masuk dalam kubur. Tak kekal kan? Dunia ni menipu kita. Nampak? Yang ketujuh, kata Rasulullah SAW, amalan kaum Nabi Lut akan berlaku. Berlaku dah? Berlaku dah sekarang. Wah, ini yang dibimbang oleh Rasulullah SAW. Di antara aku takut umat aku perbuatan kaum Nabi Lut. Rasulullah SAW cakap di zaman sahabat, hebat. Rasulullah SAW bimbang sangat umat terjebak dengan amalan kaum Nabi Lut. Rasulullah SAW bicara dengan wahyu. Akhir apa dibimbangi Rasulullah SAW berlaku bab budaya pondan. Ia berlaku, lelaki diperlakukan sebagai perempuan. Berlaku tak sekarang? Sedang berlaku. Nabi dah tahu kan? Itu dia pondan, maknya dan macam-macam. Pasal apa? Dilempiaskan bab nafsu. Yang ke-8 Nabi bimbang apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu menyebabkan menolak kebenaran. Yang ditolak kebenaran, semua ikut hawa nafsu. Orang tak nak terima bab agama. Pasal apa? Nafsu dia melonjak, tak nak terima kebenaran. Tak nak tahu. Walaupun dia kata inna dina indallahil Islam, ataupun dia baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi bila bab nafsu kontrol dia tolak bab agama. Itu nafsu tu. Itu yang ke-8. Dan akhir sekali tuan-tuan, yang Nabi bimbang ialah panjang angan-angan. Tak berhenti je, rasa tak mati. Itu dia. Bab panjang angan. Panjang angan-angan ini sebenarnya
mukadimah untuk bab hawa nafsu. Dia takkan berhenti, semua takkan cukup di dunia. Itu dia 9 yang Nabi bimbangkan, ya, 9 yang Nabi SAW bimbangkan, ya. Itu balik pada kita tadi, 3, jika kamu syukur maka akan ditambah. Yang keempat, anda kamu berbuat dosa sehingga kafir pun kemudian taubat kepada Allah, maka Allah tetap memaafkan kita dan menyertai kita. Firman Allah, ya, yang bermaksud Allah suka pada orang-orang yang taubat dan suka pada orang-orang yang bersuci. Dan yang kelima, andaikan Jibril, Mikail diberi peluang sebagaimana apa yang kita dapat, ya, berasa sungguh sudah luar biasa mendapat pemberian Allah, iaitu mintalah kamu kepada Allah, nescaya Allah menerima permintaan kita. InsyaAllah kita berhenti dekat tersebut. Mudah-mudahan sempurna bulan Ramadan ni, bulan Rabiul Awal ni, ya, kita teruskan apa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW sarankan selamanya depan. Mohon cari, jangan berselawat aja, teruskanlah perjuangan Rasulullah SAW, ya. Maulud juga, tapi teruskan bab Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Tolong tanda, ya, sampai kita akan sambung balik pada Yahya bin Jabir At-Ta'i. Kita tutup majlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. InsyaAllah sebelum saya doa, saya nak minta izin iklan yang pertama. Saya minat untuk pelancongan umrah haji Purada kita daripada Darul Mubarak, InsyaAllah boleh uruskan. Umrah memang tiap-tiap bulan ada program, sebulan ada 2 kali kot trip. Yang keduanya haji package. Syarat utamanya, nak tukar kepada package kami, syarat utamanya mesti ada surat tawaran tabung haji. Benar. Yang ketiga, haji Purada. Haji Purada ni syarat utamanya mesti ada duit. Ada duit tak boleh tuan. Pasal paling murah pun 50k. Untuk orang yang berduit lah, ataupun beruang. Itu syarat utama. Yang kedua, syarat dia mesti register je dengan tabung haji. Tak payah, tak perlu surat tawaran tabung haji. Itu kelebihan nanti. Tapi kena lock awal-awal tuan, pasal kuota dia sikit sangat. Sampai nak kena beritahu awal untuk kita booking awal. Syarat utama dia register dengan tabung haji untuk kita mudahkan urusan dengan Saudi, dengan Malaysia, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tada' lana maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la faqiran wa la miskinan illa aghnayta wa la jahilan 'azamta wa la 'aduwan illa azalta wa la 'aiban illa satarta wa la mayyitan la rahimta wa la hajatan min hawalina wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salahu illa qadaita wa yassarta wa asra suduruna bis salihati a'malana ya maulana rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.